Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni alhamdulillah ya. Hari Rabu Jadi hari yang sangat bagus ya. Sebenarnya setiap hari adalah hari yang bagus untuk kita sebagai seorang pencari peluang ya. Kita perlu jaga fikiran kita, sentiasa berfikir positif dan sebagainya. Hari ini saya nak share dengan tuan-puan celoteh yang kedua, iaitu berkenaan dengan tajuk hari ini yang saya nak share dengan tuan-puan, iaitu masalah bukan penutup pintu kejayaan. Masalah bukan penutup pintu kejayaan. Maksud masalah bukan penutup ni maksudnya kita hari-hari kita akan berdepan dengan masalah. Terutama sekali orang yang berusaha, orang pengusaha lah maksudnya. Dia akan jumpa satu masalah. Tapi jangan anggap masalah itu sebagai masalah. Tapi anggaplah ia sebahagian daripada pintu kejayaan. Hari ini saya nak share dengan anda. Apakah yang saya nak share, iaitu yang pertamanya, tuan-puan, anggaplah masalah, halangan adalah sebahagian daripada kejayaan. Banyak orang yang bila berjumpa dengan masalah, dia takut ataupun dia akan down. Dia dah buat satu bisnes ataupun satu usaha. Step pertama dia akan berjumpa dengan satu masalah. Jadi dia akan rasa pening. Pening macam mana ni nak selesaikan. Dia dah bosan, dia dah give up. Macam ni orang nak meniaga ni susah lah. Jadi dia dah give up. Dia dah give up, dia akan anggap meniaga ni susah. Meniaga ni banyak masalah. Lebih baik aku kerja ke. Dia dapat satu masalah pertama, dia akan anggap, susah lah. Payah lah macam ni. Baik aku selesa je dengan kerja. Baik aku maintain dengan usaha aku sebelum ni. Jadi dia dah give up. Dia dah patah balik. Jadi bagaimana kita nak tak patah balik? Caranya kita kena anggap masalah tersebut, halangan tersebut sebagai sebahagian daripada kejayaan. Anggap dia sebagai package kejayaan. Kita kena terima. Sama ada kita masalah kita pernah ditipu ke, hianat oleh rakan-rakan bisnes, itu sebagai sebahagian daripada kejayaan bisnes kita. Yang kedua, kita kena selesaikan satu persatu. Maknanya kita kena struggle lah, selesaikan satu-satu, tapi jangan menyebabkan kita kita membiarkan perkara-perkara penting dalam hidup kita dikesampingkan. Contohnya keluarga kita. Kita selesaikan masalah kita, tapi keluarga kita tetap maintain kita, jagalah kita tambah baik. Yang ketiga, kita perlu kekal positif dan senyum. Jadi walaupun kita ada masalah, kita perlu senyum, selalu berfikiran positif. Fikiran positif ni biasanya kita anggaplah sesuatu itu, walaupun buruk ataupun baik, itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah tentukan macam tu, kita kena terima lah. Tapi jangan terima dengan tak berusaha apa-apa. Kita kena usahalah untuk baiki dan keluar daripada masalah. Sebab masalah ni Allah beri pada manusia sejak pada Nabi Adam turun ke bumi. Dikeluarkan daripada syurga, memang akan diberi masalah. Itu tujuan manusia dihidupkan di bumi ni. Bumi ni banyak masalah. Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah? Sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ambil peluang daripada krisis masalah tersebut. Kita kena ambil peluang lah. Contohnya kita nampak ada masalah di sekeliling kita, apa yang pengguna nak, kita cuba selesaikan masalah tersebut. Itulah peluang daripada krisis. Contohnya
krisis COVID-19 ni, orang perlukan topeng. Apa salah kita jual topeng muka, jual murah sikit, supaya orang miskin pun boleh pakai. Topeng muka kain ada macam-macam. Kita jual jangan mahal sangat, jual yang murah sikit supaya dapat membantu orang miskin menggunakan produk kita. Itu maksud daripada krisis masalah kita dapat selesaikan. Yang kelima, bila kita ada masalah, tutuplah telinga kita dan kuatkan hati kita. Maksudnya tutup telinga tu maknanya biasalah bila kita ada masalah kita akan struggle dan kita rasa macam pening. Kita akan jadi down dan sebagainya. Dan banyak idea-idea, nasihat-nasihat daripada orang luar yang meributkan lagi, bukan menjenihkan lagi, meributkan lagi, apa orang kami, orang beritahu, porak-poranda, merisaukan, meributkan lagi kepala kita. Ada kecaman, kritikan dan ada nasihat pun kadang-kadang meributkan kita. Nasihat daripada orang yang bukan pakar tapi anggap dirinya pakar. Dia akan meributkan lagi kepala kita. Yang keenam, kena tegas dan belajar daripada kesilapan. Kita banyak kali buat silap dalam apa-apa yang kita buat, usahakan banyak kesilapan. Sama juga dengan pengusaha berjaya, dia belajar daripada kesilapan dia. Jadi perlu perbaiki terus, tegas. Maksud tegas ni maknanya kita kena tegas dengan customer, tegas dengan staff dan sebagainya. Yang ketujuh, matlamat lebih utama daripada strategi. Kita ada strategi tapi matlamat kita itulah yang utama. Walaupun strategi kita baik tapi kita tak ada matlamat, tak guna. Kita perlu strategi dan matlamat yang kemas, barulah kita akan mencapai matlamat tersebut. Dan strategi kita itu follow daripada belakang. Matlamat kita itu yang paling utama. Walaupun kita ada masalah, kita berdepan dengan berbagai kesukaran, tetapi jika matlamat kita itu jelas depan mata kita, ada plan dan ada sokongan daripada orang, insyaAllah apa yang kita usahakan tu pasti akan terjadi, pasti akan berhasil. Saya suka gunakan perkataan terjadi. Berhasil ni biasanya macam hasil tanah apa semua, terjadi maknanya berlaku. Maknanya kejayaan kita itu berlaku. Itu saya suka guna perkataan terjadi ataupun berlaku. Berlaku di depan mata, maksudnya kejayaan kita itu berlaku di depan mata. Contohnya kita nak sebuah pasar raya masa akan datang, berlaku di depan mata, itu ataupun terjadi hasil daripada tindakan kita, bukan dari segi cakap-cakap dan dari angan-angan saja. Angan-angan perlu, tapi perkara itu perlu terjadi, perlu berlaku, barulah angan-angan itu betul-betul di depan mata kita. Kita tengok contoh-contoh orang yang hebat di sekeliling kita. Banyak benda yang terjadi yang hebat pada dia kerana dia mengharapkan sesuatu itu berlaku, yang terjadi. Bukan setakat dalam kertas, bukan setakat sembang kedai kopi je. Perkara itu perlu berlaku. Kedai mesti ada. Jangan sembang online je tapi barang tak ada, modal tak ada, staff tak ada, dan kita sendiri tak ada cita-cita langsung. Kita kata nak hasil, nak sesuatu yang besar, yang income besar, yang kecil pun kita tak mampu buat. Jadi nak dapat besar apatah lagi. Jadi kita kena berusaha dan hasil itu ataupun berlaku itu, yang terjadi itu akan datang kemudian. Yang penting apa yang kita buat itu berlaku. Okey, itu setakat je lah celoteh saya pada hari ini. Saya sebenarnya tak pandai nak bercakap, tapi saya nak share supaya dapat membantu tuan-puan.
Saya bukan nak mengajar tapi nak berkongsi. Okey. Setakat itulah, kita jumpa lagi dalam siaran. Assalamualaikum.